Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Razik Rushaidi. Saya Muhammad Alif bin Rahim Daripada 4 UKM. Hari ini kami akan membentangkan tajuk drama yang dipilih ialah Kimetsu no Yaiba, iaitu pemburu iblis dalam bahasa Melayu. Okay. So, jadi cerita tu dari bahasa apa? cerita ini daripada bahasa Jepun. Tanjiro dengan Nezuko mula-mula. Watak utama dia seorang remaja berumur 14 tahun dan adik dia berumur 13 tahun yang mengisahkan tentang abang dia yang seorang manusia dan adik dia seorang iblis. Misi Tanjiro ni dia nak jadikan adik dia ni manusia balik. Jadi dia nak jadikan adik dia manusia balik, dia kena menjalani banyak peringkat. Menjalani banyak peringkat. Seperti dia kena berlatih berpedang dengan guru dia. Memasuki pelantikan terakhir. Lepas tu dia dah berlatih, dia ada apa cakap apa ni? Menyertai pelantikan terakhir untuk masuk ke pemburu iblis. Sambung. Okay. So dalam cerita ni diorang adik-beradik mereka Tanjiro dan Nezuko pergi mengembara untuk mencari penawar untuk Nezuko menjadi manusia balik. Jadi pengembaraan mereka berlaku banyak perkara, seperti berlawan dengan iblis yang kuat, seperti 5 terbawah, iaitu nama iblis itu ialah Rui. Iblis ini mempunyai banyak peringkat dan mempunyai satu nama, iaitu 12 Kizuki, iaitu 6 terbawah dan 6 teratas. Jadi semasa pengembaraan Tanjiro ini mereka berjumpa bersama berjumpa bersama 2 orang kawan mereka, iaitu Zenitsu Agatsuma dan Inosuke. Selepas pengembaraan itu berlaku, mereka mula memburu iblis. Selepas itu mereka dalam hutan ni gunung-gunung. Mereka pergi ke gunung untuk mencari satu daripada 12 Kizuki itu, dan mereka berlawan dengan nombor 5 terbawah. Jadi selepas peperangan itu terdapat 2 orang terkuat, elemen terkuat datang untuk menolong mereka. Jadi orang-orang teratas itu membawa mereka ke satu tempat, iaitu ke pusat ni orang-orang yang terhandal lah. Kau continue Hashira. Tak ingat nama tu. Tak apa, bagi tahu elemen. Terdapat 9 anggota yang terkuat terhandal pemburu iblis mengikut elemen masing-masing. Ada api,
air, angin, tanah, Cinta. cinta, ular, Betul. kabut. Apa? Oh, kabus. Kabus dengan apa satu ah? Tu je. Itu je. Ha. 9. Ada 9 orang anggota. Semua handal. Maksudnya yang paling terkuat lah. Lepas tu apa? Mereka berlatih setelah melawan. Kan diorang kan parah masa tu. Lepas tu yang 3 sahabat tadi, Tanjiro, Inosuke dengan Zenitsu, kat situ dia berlatih lah dengan pakar-pakar kat situ. Lepas tu diorang dah berlatih, diorang dah mereka berlatih dan sembuh daripada luka-luka pertarungan sebelum tu. Diorang melanjutkan perjalanan Kereta api. menaiki kereta api untuk pergi ke iblis yang seterusnya yang lebih kuat. Jadi sampai situ aja. Terdapat banyak juga nilai murni dalam cerita ini, seperti kasih sayang, iaitu kasih sayang Tanjiro kepada adiknya yang ingin menukarkan adiknya kepada manusia, dan tolong menolong, baik hati, berani untuk melawan iblis. Dan bak kata pepatah, air yang dicincang tak akan putus, seperti Tanjiro dan adiknya yang sayang ke adik. Tak ada. Apa yang membuatkan kamu suka? Daripada segi karakter dan juga grafik action dia, lepas tu daripada jalan cerita dia, saya showkan lah tengok cerita ni. Tak Ada kira 10 bintang. Berapa bintang? 10. 10 lah. 10. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Arif Nafri bin Muhammad Asrul dan Ibnu Hayam bin Abdul Latif Kamal dari kelas 4 UKM ingin membentangkan tajuk kami, iaitu filem Shaolin Soccer. Kami berdua gemar menonton filem Shaolin Soccer ini kerana mempunyai adegan yang lucu yang membuatkan kami ketawa. Filem Shaolin Soccer arahan Stephen Chow yang diterbitkan pada tahun 2004 ini merupakan filem yang sesuai ditonton oleh segenap lapisan masyarakat, tidak mengira umur atau bangsa. Ia mengisahkan tentang permainan bola sepak yang disertai oleh beberapa pasukan. Apa yang ditonjolkan dalam filem ini ialah aksi kungfu bersama permainan bola sepak. Mereka menggunakan seni pertahanan diri dalam perlawanan bola sepak. Elemen yang terdapat dalam filem ini membuatkan penonton tidak henti ketawa. Filem ini berunsurkan komedi. Terdapat babak-babak dalam filem ini membawa kepada kita erti kehidupan sebenar. Perjalanan dalam menjadi pemain bola sepak yang bagus memerlukan pengorbanan tanpa mengenal erti putus asa. watak-watak yang dilakukan dalam Shaolin Soccer ni, muka-muka diorang amat lawak apabila kita tonton. Lepas tu dalam Shaolin Soccer ni dia ada memasukkan unsur-unsur pengajaran. Antaranya ialah semangat sebagai satu pasukan, semangat setiakawan dan semangat disiplin yang tinggi. Lepas tu cerita Shaolin Soccer ni apabila kita menonton, kita mudah untuk memahami cerita tu kerana terdapat unsur-unsur yang lawak dalam cerita itu. Okey, filem Shaolin Soccer ini bermula dengan seorang pemuda yang ingin menyebarkan kungfu di merata tempat. Selepas itu dia memikirkan banyak cara untuk menyebarkan kungfu. Kali pertama dia ingin mencuba menyebarkan kungfu dengan gabungan nyanyian bersama kungfu, tapi tidak berhasil. Selepas itu dia ingin mencuba teknik kungfu digabungkan
dia mengumpulkan saudara-saudaranya dari pusat latihan kungfu yang lama untuk bermain bola sepak. Sebelum menyertai pertandingan, mereka berlatih bersungguh-sungguh. Selepas berlatih bersungguh-sungguh, mereka berdaftar untuk menyertai pertandingan bola sepak yang diadakan tidak lama lagi. Setelah daftar ke dalam pertandingan bola sepak itu, diorang pun memulakan pertandingan pertama, dan seterusnya mereka telah memenangi pelbagai pertandingan bola sepak tu dan berjaya memasuki ke pusingan akhir. Semasa di dalam pusingan akhir, mereka telah berjumpa pasukan siluman, iaitu pasukan yang amat kuat dikatakan. Tetapi mereka hanya mengambil ubatan-ubatan daripada mereka dan disuntik ke dalam badan mereka supaya kelihatan lebih kuat. Setelah itu perlawanan pun bermula. Perlawanan bermula amat sengit. Selepas itu penjaga gawang mereka telah cedera akibat telah menahan tendangan yang amat kuat daripada pihak lawan. Lalu penjaga gawang tu dibawa keluar dan pengadil memberitahu tim pasukan Shaolin bahawa mereka telah kekurangan ahli dan memerlukan pergantian. Mereka amat cemas kerana mereka tidak mempunyai pasukan pemain simpanan. Tiba-tiba seseorang perempuan berpakaian seperti lelaki dan berkepala botak telah pergi ke pengadil dan memberitahu dia akan menjadi pengganti dia, dan mereka pun berlangsungkan perlawanan tersebut. Setelah perlawanan tersebut, mereka telah menjadi pasukan yang amat sengit dan berlawan dengan sangat lama. Kemudian mereka telah memenangi perlawanan tersebut dan sekaligus telah memenangi pertandingan tersebut. Akhir sekali mereka berjaya menggabungkan kungfu bersama permainan bola sepak. Secara kesimpulannya, filem Shaolin Soccer ni merupakan genre alaf yang di mana merupakan mereka menggabungkan sukan bola sepak dan seni mempertahankan diri. Terima kasih. Dan salam satu Malaysia. Saya Nyana Suntari Muniandi dari kelas 4 UKM. Saya Konsini dari kelas 4 UKM. Saya Yin Wenxing dari kelas 4 UKM. Berdiri kami di sini adalah untuk menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Cinderella. Cinderella adalah sebuah filem fantasi syarikat Amerika 2015 diarahkan oleh Kenneth Branagh dan ditulis oleh Chris Weitz. Disney telah memfilmkan watak Cinderella sebagai seorang gadis cantik yang miskin dan selalu didera oleh ibu dirinya dan kakak dirinya. Apabila Pasipari membuka peluang kepadanya untuk menghadiri majlis tarian putera, Cinderella telah membuat hati putera raja tersebut. Walau bagaimanapun, Cinderella perlu pulang ke rumah pada masa tengah malam dan dia tertinggal sebelah kasutnya. Putera raja menjelajah seluruh negeri untuk mencari tuan empunya kasut. Seorang wanita menabur kasutnya itu sehingga mereka berjaya mencari dia. Kakak tiri Cinderella telah mencuba kasut kaca yang dibawa oleh putera raja tetapi tidak muat. Salah seorang telah memotong sebahagian tumit kanan dan manakala seorang lagi memotong ibu jari kaki untuk memuatkan ke dalam kasut tersebut. Ibu kakak tiri Cinderella berharap jika kakak menjadi seorang permaisuri dan akan
tidak perlu berjalan dengan menggunakan kaki. Dalam majlis perkahwinan, burung pipit telah mematuk kedua-dua mata kakak tiri tersebut untuk sebagai balasan dendam. Pada intinya, kesimpulan cerita Cinderella iaitu kesabaran akan membuahkan hasil yang manis dan Cinderella memilih sebuah pasangan yang lain dengan kakinya. Akhirnya dia menjadi seorang puteri dan menikah dengan pengerun. Kami memberikan filem ini 5 bintang iaitu kerana dia memberikan banyak nilai murni kepada kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aris Daniel bin Abdullah. Ini kawan saya Muhammad Ilham Fuadi dan seorang lagi di ujung tu Muhammad Fikri. Hari ini kami akan membentangkan tentang filem bertajuk The Karate Kid. Watak dia terdapat dua watak utama dalam cerita ni, Jackie Chan dengan apa nama dia? Jaden Smith. Jackie Chan melakonkan watak Mr. Han. Jaden Smith melakonkan watak Ray Parker. Apa umur dia? 12 tahun. Umur dia 12 tahun. Mak dia Sherry. Ray Parker ni seorang remaja yang berkulit hitam dan berambut kerinting. Dia berasal daripada Amerika Syarikat dan berpindah ke China, Beijing, China kerana ada urusan dengan mak dia. Dia kat sana sekolah di sekolah Cina dan selalu dikacau oleh pelajar bernama Cheng. Cheng adalah seorang penuntut ilmu kungfu dan dia jenis yang nakal dan selalu mengacau Ray Parker. Kat sana dia ada minat sama perempuan ni. Nama perempuan tu Mei Ling. Tapi Mei Ling tu dah ada power. Power dia teman lelaki. Lepas tu teman lelaki dia dapat tahu, teman lelaki dia bantai dia. Pukul dia. Lepas tu lepas kena pukul tu, dia nak balas dendam balik lah. Lepas tu dia jumpa Mr. Han nak belajar kungfu. Lepas belajar kungfu tu, dia nak masuk satu pertandingan ni. Nama pertandingan ni Master Challenge. Dalam pertandingan tu dia antaranya saingan yang hebat lah. Mei Ling ni seorang pemain biola dan dia berharapan untuk menjadi pemain biola yang profesional. Lepas tu Mei Ling ni nak pergi audition tu untuk menjadi peringkat negeri. Lepas tu pada suatu hari pada audition tu, Ray Parker menyebabkan Mei Ling lambat ke audition dan bapaknya menghalang Ray Parker untuk kawan dengan Mei Ling sebab menjadi punca lambat ke audition tersebut. Lepas tu Ray Parker menjadikan alasan tersebut untuk tidak bertemu Mei Ling untuk berlatih kungfu dengan Mr. Han. Setelah dia berlatih dengan Mr. Han, dia berlatih tentang cara mengelak dan menghadang serangan musuh dengan kelemahan pada diri dia sendiri dan rutin dia. Ray Parker ni mempunyai tabiat tidak suka sangkut jaket pada tempat penyangkut dan Mr. Han guna aktiviti itu sebagai latihan dia tanpa Ray Parker sedari.
aktiviti itu adalah salah satu teknik untuk mengelak dan menghadang serangan musuh. Setelah beberapa minggu dia belajar Kung Fu dengan Mr. Han, dia dah mahir cara mengelak dan menghadang serangan musuh. Dia pergi ke tembok besar Cina untuk berlatih tentang stamina dan kekuatan dalaman seseorang. Selepas dia berlatih semua tu, Mr. Han bagi waktu dia berehat dan pada hari pertandingan dia dapat ke peringkat semifinal, tetapi dia terkena serangan dengan kawan Cheng yang menyebabkan kaki dia cedera. Dalam pertandingan tu sampai peringkat akhir, dia lawan bersama musuh dia tu nama Chan. Dalam persaingan tu memang sengit lah. Okey, sengit. Lepas tu terdapat kecederaan yang terjadi pada Dre Parker. Tentu apa dia? Apa dia? Lepas tu masa round ketiga, sebelum tu dia dah dapat rawatan daripada Mr. Han. Dan dia terus berlawan dan menang. Menang dengan satu sepakan. Apa tu panggil? Lepas tu lawan tadi yang bernama Tok Guru lawan Master Lee bagi dia penghormatan. Tu je lah. Nilai murni dalam cerita ni ialah memotivasikan seorang yang lemah dan selalu dibuli agar berusaha untuk menjadi yang terbaik supaya tidak selalu dibuli oleh orang lain. Selain itu, nilai murni dia ialah berusaha gigih dalam setiap latihan dan mencapai impian yang dicapaikan. Ada semangat untuk tidak mengaku kalah dan tidak berputus asa. Merendah diri, dia hormati pesaing dia dan sentiasa berfikir positif. Dia sentiasa mengambil pengalaman tu jadikan tu sebagai dia punya kekuatan dan kejayaan tu kejayaan. Sekali cita-cita yang dia nak sabar ni untuk jadi seorang Kung Fu yang terhandal telah tercapai dan dia banyak memenangi pertandingan-pertandingan. Kesimpulannya ialah kita haruslah tidak berputus asa dan tidak mengalah. Selain itu, kalau gagal sekali bukan gagal selama-lamanya. Oleh itu kita haruslah berusaha dalam setiap latihan dan mengejar impian yang kita impikan. Sekian, terima kasih.